Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyyil karim وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaannya kita sama-sama diberi kesempatan, peluang, kesihatan dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini bagi meneruskan pengajian kitab kita. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung topik baru pada malam ini, iaitu tata cara mengambil wudu yang sempurna. Kita akan bincang topik yang kedua selepas daripada kita dah selesai topik yang pertama, iaitu syarat sah sembahyang. Kita akan masuk malam ni, iaitu berkaitan dengan tata cara mengambil wudu menurut mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula fardu wudu itu. Bermula fardu wudu itu 6 perkara. Baik, yang kita nak bincang tuan-tuan, selalu kita sebut sebagai apa panggil apa, pembuka minda. Kita nak belajar, kita fokus kepada hakikat ataupun yang dipanggil wudu yang sebenar. Wudu menurut istilah agama, bukan wudu menurut panggilan. Kenapa? Kerana kita dah belajar sebelum daripada ni, wudu ini panggilan bahasa dan juga dia merupakan terma dari sudut agama. Kalau kita kenal wudu, diri wudu, maka kita akan tergambar di minda kita apabila kita sebut wudu. Tapi kalau kita masih belum mesra dengan wudu, maka kita sebut wudu tapi kita tak berapa clear dalam minda kita wudu ni apa dia. Orang kata buat apa tu? Basuh tangan, basuh kaki tu, ambil wudu. Tapi diri yang sebenar dia masih belum clear ataupun belum kenal betul-betul diri wudu yang sebenar dari sudut agama. Itulah tuan-tuan tujuan kita belajar peringkat orang tua ini, tuan-tuan, orang dewasa ini, berbanding kita belajar sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Kadang-kadang orang tak tahu target ni tuan-tuan, dia kata dulu kan belajar dah, buat apa belajar topik ni? Kita belajar hadis, kita belajar tafsir sajalah. Kita belajar pengetahuan am, dia panggil sirah, kaitan dengan tafsir hadis, tafsir Al-Quran, itu pun baguslah, tapi itu dipanggil pengetahuan am sebagai tambahan kepada foundation, structure dalam agama yang telah kita bina. Kita dah mantap di struktur agama kita. Sistem yang pertama, sistem akidah mantap. Yang keduanya syariat, ada 4 bidang. Sistem ibadat kita dah mantap. Bermula dengan taharah. Ini kita bincang yang dalam sistem ibadat, dia bermula dengan taharah. Jadi taharah itu kita kenal betul-betul dia punya tata cara bersuci dalam agama. Barulah kita tambah dengan pengetahuan. Sangat baca cantik kita punya pengetahuan agama kita. Baik, kita akan bincang tuan-puan, kita nak kenal betul-betul yang kata wuduk apa dia, barulah kita boleh implement yang betul. Kita buat akan betul. Kenapa? Kita tahu wuduk itu apa dia.
Macam kita sembahyang, kita tahu apa dia sembahyang, maka kita akan buat betul menurut tata cara yang telah diperuntukkan di dalam kitab-kitab fiqh. Baik. Bermula fardu wuduk itu 6 perkara. Kita dah bincang sebelum daripada minggu lepas, iaitu fardu wuduk itu 6 perkara. Fardu tu lain, wuduk lain. Sebab itu dia kata 6 perkara tu jadi khabar kepada fardu. Fardu tu kalau belajar nahwu Arab dia panggil mubtada. Dia kena ada khabar dia. Bermula, dia baru mula nak cerita. Apa benda dia nak cerita mesti ada. Dia panggil pelengkap ayat itu. Bermula fardu wuduk itu, dia nak cerita fardu dan dia nak cerita wuduk. Dua benda dia nak cerita. Barulah dia beritahu 6 perkara. 6 perkara tu fardu ke wuduk. Kita kena tahu satu persatu details. Kalau dulu masa sekolah rendah dulu kita hafal. Kafar dulu saya masih ingat, kita hafal fardu wuduk ini, anak-anak kita akan hafal. Tapi yang mana fardu, yang mana wuduk belum lagi didedahkan ketika itu. Maka kita peringkat menengah atau peringkat lebih tinggi, boleh kita bezakan yang mana fardu, yang mana wuduk. Baik. Fardu itu merujuk kepada, kita dah beritahu sebelum daripada ni tuan-tuan, merujuk kepada ma la budda minhu ataupun juz'un min mahiyah. Benda yang mesti ada untuk dinamakan wuduk, itu dipanggil fardu. Ataupun bahasa mudah dipanggil, makna yang keduanya juz'un min mahiyah, sebahagian daripada diri wuduk. Dia bukan wuduk lagi, dia hanya sebahagian daripada diri wuduk. Maknanya juz'u wuduk, bukan wuduk. Okey, nak dinamakan wuduk ini apa dia? Tu. Wuduk itu 6 perkara, iaitu sempurna melakukan 6 perkara menurut peraturan yang telah diperuntukkan. Jadi sempurna 6 perkara dipanggil wuduk. Kalau 1 sampai 6 dipanggil fardu. Nampak tak beza? Mana fardu, mana wuduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dipanggil sebahagian daripada wuduk. Nama wuduk sempurnakan 6 perkara, lakukan 6 perkara dengan sempurna menurut peraturan. Lengkap, cukup 6 juzuk, dia komplitkan 6 juzuk dan sempurnakan kita buat betul menurut peraturan. Sebab itu kita belajar 6 dan kita belajar tata cara yang sempurna. Kenapa? Kerana itulah wuduk. Wuduk ni tuan-tuan nama, dia panggil ibaratul, dia panggil ibarat, gaya bahasa, panggilan. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada 6 perkara yang kita lakukan dengan sempurna. 6 fardu, 6 juzuk yang kita lakukan dengan sempurna. Contoh tuan-tuan, 1 juzuk daripada wuduk, nama dia ialah niat. Kita akan belajar malam ni. Niat ni orang panggil apa? Bukan wuduk, dipanggil sebahagian daripada wuduk. Yang kedua, kita akan belajar malam ni basuh muka. Adakah wuduk? Belum. Nama dia ialah sebahagian daripada perbuatan wuduk, sebahagian daripada diri wuduk. Nak nama wuduk, cukupkan 6 perkara tadi yang kita sebut bulan lepas, iaitu 4 anggota dan 2. Dia panggil dalam bahasa kita lama, dia panggil 4 krim, 4 basah, 2 kering. 4 anggota yang perlu dibasuh dan 2 itu yang tak perlu dibasuh, ialah pertama niat, yang keduanya tertib. Itulah dia wuduk. Dia merujuk kepada ibarat ataupun merujuk pada bahasa, ataupun dia panggil nama. Nama apa? Nama perbuatan yang kita buat dengan sempurna. 6 benda kita buat. Kita ada niat, kita basuh muka, basuh tangan, kepala dan juga kaki, dan susun tertib cantik. Buat pula sempurna. Itulah dia wuduk. Kalau ni sebuah satu persatu dipanggil juzuk. Dipanggil bahasa akademik, bahasa fiqh dipanggil fardu. Niat 1 fardu daripada wuduk. Basuh muka 1 fardu daripada wuduk. Basuh tangan 1 fardu daripada wuduk. Wuduk komplitkan 6 lagi.
Settle. Lepas tu kita tergambar tuan-puan, apabila semua wuduk tergambar 6 benda dalam minda kita. Kenapa? Kerana itulah dia diri dia. Tak cukup tak dinamakan diri, tempang tak nama diri. Baru 3 kita buat. Basuh kaki tak sempurna, tak dinamakan wuduk. Basuh muka tak sempurna, tak dinamakan wuduk. Walaupun 3 ataupun 2 lagi sempurna, tak cukup 6, tak dinamakan wuduk. Baik, settle. Yang pertama kita bincang niat ataupun fardu yang pertama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Baik. Bermula fardu wudu itu ialah 6 perkara. Settle 6 perkara tu dipanggil wudu, satu persatu itu dipanggil fardu. Pertama daripada 6, dia nak jelas satu persatu secara detail berkaitan dengan tata cara niat, tata cara basuh muka supaya sempurna. Apabila kita buat sempurna, dinamakan wuduk yang sempurna. Sebab tu penting tuan-tuan nak kena tahu peraturan yang telah diperuntukkan. Dia tak boleh main tiru basi, dia tak boleh main orang panggil pun try je. Kita tengok orang buat, kita pun buat. Oh, dia stop awal. Ingatkan dia suruh stop awal. Kita wuduk mula pun ni. Baik, habis. Okey, yang pertama kita nak bincang tuan-puan niat. Tak silap kita dah sebelum daripada kita dah bincang niat ke tempat lain. Niat tak masuk tajuk lagi. Belum lagi kan? Okey, tempat lain. Jadi niat ni kita akan bincang tuan-puan, kita ulang balik. Ada yang ikut tempat lain sebagai ulangan. Niat ni kita akan bincang ada 4 benda supaya dia clear niat. Kadang-kadang kita keliru yang mana niat, yang mana lafaz, yang mana perkataan hati, yang mana azmul azam. Dia ada 4 benda yang kena bezakan. Dan kita kena tahu yang mana niat. Sebab niat itu wajib, perkataan lafaz itu sunnah. Pertamanya daripada 6, niat dengan hati, diserta akan niat itu dengan membasuh satu juzuk daripada muka seseorang. Baik, dia nak bincang niat dan juga tempat niat. 2 benda saja bincang. Sebenarnya subtopik niat ni dia banyak. Dia lebih kurang 7 subtopik. Satu kuliah untuk niat saja. Sebab dia ada 7 subtopik. Haqiqatun, hukmun, mahalun wa zamanun. Anak-anak kita di peringkat sekolah, dia akan hafaz 7 subtopiknya. Dia ada haqiqatun, maknanya makna niat. Haqiqatun, hukmun, hukum niat. Kita nak bincang malam ni makna niat saja. Haqiqatun, hukmun, mahallun, tempat niat di mana, kena tahu, di hati. Wa zamanun, bila masa nak niat kena tahu. Kalau solat masanya bila, ataupun muqarranah tempatnya bila. Kalau wuduk tempatnya bila. Adakah ketika basuh muka, ketika basuh tangan, ataupun ketika basuh tempat lain. Itu dia panggil tempat niat. Ada lagi hukmun, mahallun, wa zamanun, wa kaifiyatun, wa syartun, wa maqsudun hasan. Kaifiyatun, tata cara niat. Dia ada tata cara dia. Maksud tata cara ni, niat itu tuan-puan, dia ada syarat sah dia. Bagaimana nak niat syarat sah niat? Ada berapa item. Kalau wudu, berapa yang perlu kita lintas? Aku mengambil wudu, ataupun aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Berapa item di situ yang perlu kita lintas? Kita penuh lintas. Aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Dah beberapa item. Jadi kita nak tahu berapa item wajib, berapa item sunat. Dia panggil, bahasa akademik dia panggil juz'un, dia panggil juzuk niat. Usalli 1 juzuk, farda 1 juzuk, maghribi 1 juzuk, salasa raka'atin 1 juzuk,
Lillahi ta'ala, ataupun adaan satu juzuk, lillahi ta'ala satu juzuk. Maka kita komplitkan ke semua 6 juzuk. Maka yang mana wajib, yang mana sunat. Dia ada wajib, dia ada sunat. Itu maksud kaifiyatun wa syartun, dan dia ada topik, subtopik, syarat sah niat. Yang tadi tata cara niat. Lepas tu pula syarat sah niat, dan wa maqsudun hasan, tujuan niat. Kenapa perlu ada niat? Kita akan belajar akan datang. Setiap ibadat nak kena ada niat. Tak ada niat, tidak ada pahala. Kenapa? Karena untuk ulama kata maksudun hasan ini, tujuan ini untuk membezakan di antara ibadat dan juga adat. Kita gosok gigi, kita bersugi, tapi tidak ada niat. Tak terlintas pun di hati dia bersugi sunat kerana Allah Ta'ala. Jadi ibadat saja. Bangkit pagi ambil berus gigi, bangkit pagi ambil sugi, tonyo bersugi ikut teknik yang sunat, teknik yang afdal. Ada beberapa kita kita akan belajar akan datang. Ada teknik bersugi yang sunat, ada teknik bersugi yang afdal, ada teknik bersugi yang paling afdal. Itulah tujuan kita belajar ilmu fiqh, untuk tahu rekin-rekin dalam ibadat. Bukan main hantam saja tak tahu. Yang tahu sunat umum. Sunat itu pula dia ada standard dia. Ada sunat yang afdal, ada sunat yang paling afdal. Dan ada terkadang ibadat itu ada dua standard saja. Standard pahala. Ada afdal, mana aktsaru thawaban, ada markah bonus. Ada paling banyak markah bonus, iaitu dipanggil paling afdal. Itu dipanggil apa tuan? Teknik yang diajar oleh ulama kita. Tetapi pentingnya ialah, dasarnya ialah kena ada niat. Kalau niat tidak ada tapi teknik terbaik, tak jadi juga, tak ada pahala. Itu dia panggil wa maqsudun hasan. Jadi 7 subtopik ni tuan, yang hari ni kita nak belajar 1 ataupun 2 saja. Apa dia? Yang pertama ni ialah haqiqatun. Hakikat ni apa dia? Makna niat. Apa dia niat? Qasdun syai'in muqtarinan bil fi'li. Ini masyhur. Mana-mana kitab pun itulah dia punya ibarat dia, ataupun panggil apa, gaya bahasa yang disebut oleh para ulama kita. Qasdun. Apa dia qasdun? Qasdun ni makna dia ialah, orang panggil, orang kitab lama kata apa tuan, kitab tua kata sedar hati, ingat hati. Dia ingat apa yang dia ketika dia buat tu, dia ingat. Ketika dia basuh muka, dia ingat. Ketika dia takbir Allahu Akbar, dia ingat. Dia ingat apa dia? Syai'in. Syai'in di sini wudu. Ketika dia basuh muka, dia ingat, aku ambil wudu. Tu dia panggil qasdun. Bahasa moden dipanggil apa qasdun ini? Dipanggil lintasan. Kita ingat, kita sedar, kita tahu, kita realize kita buat, maksudnya kita terlintas. Ketika kita basuh muka tu, zup, terlintas cepat di hati kita. Syai'in, apa yang dia terlintas? Lintasan ataupun terlintas syai', mengambil wudu. Muqtarinan bil fi'li, serta dia basuh. Tu beza niat dengan azam. Terus dia buat. Tu niat. Contoh tuan, ketika kita basuh muka, terlintas di hati kita, aku mengambil wudu. Aku mengambil wudu. Itu item wajib dia. Kerana Allah Ta'ala sunat. Tak terlintas pun tak apa, nak berpahala lebih kena terlintas lah. Kerana sunat. Saya buat kata tak apalah, tak terlintas pun, sunat je. Je pun mahal sunat tu. Kerana Allah Ta'ala. Baik. Muqtarinal bil fi'li, serta kita buat. Tu beza di antara niat dengan azam. Kalau terlintas tapi belum buat, tu dia panggil azmun dalam bahasa fiqh. Azam, cita-cita hati, impian hati kita. Kita lintas hati kita, sekejap lagi nak buat apa? Buat tak? Belum. Itu dalam bahasa fiqh dipanggil azam, dipanggil cita-cita hati, dipanggil impian hati kita. Benda yang kita nak buat saat lagi kena buat apa? Terlintas tak? Ya. Buat dah lagi? Belum. Itu dipanggil azam. Tapi niat, dia terlintas terus dia buat.
Ketika dia terlintas, aku sembahyang fardu maghrib, terus dia buat. Bukan aku terlintas, saat lagi baru dia buat. Tidak, itu tidak dinamakan niat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Melainkan dia terkecuali daripada ta'rif ini beberapa isu, antaranya ialah puasa. Niat awal masuk subuh baru mula. Itu dia panggil terkecuali daripada ta'rif niat. Baik, saya itulah dia niat. Kesimpulan niat ni tuan-puan, dia lintasan di hati tentang ibadat yang kita nak buat. Kalau dia tak buat, itu impian, itu dia panggil cita-cita hati, itu dia panggil angan-angan, benda yang dia akan buat, itu dia panggil azam, bukan niat. Ada dua lagi tuan-puan, jadi 4 saja benda. Dua lagi apa dia? Yang pertama ialah lafzum, lafaz. Lafaz ni apa? Lafaz ni perkataan yang ada suara, yang kita tuturkan, yang keluar suara, yang suara itu jelas mengandungi huruf yang boleh dieja dan boleh dipahami, maka itu dipanggil perkataan. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, perkataan ini sunnah. Perkataan dipanggil apa tu? Dipanggil perkataan ini ungkapan kepada isi hati. Niat ni kita tak tahu, tak ada siapa pun tahu niat seseorang dalam hati, melainkan apabila diungkap dengan perkataan. Maka ungkapan dengan perkataan itulah dipanggil, lafaz ini dipanggil ungkapan berkaitan dengan isi hati dia. Dia niat, tak ada siapa senyap, tak ada siapa tahu, tiba-tiba dia kata aku sembahyang. Kita dengar, itulah dia ungkapan kepada niat. Maka ungkapan kepada niat dalam mazhab Syafi'i ini sunat, dapat pahala sunat. Cuma orang tak nak buat, kita tak boleh marah lah, sebab dia tak nak pahala sunat. Kita tak boleh nak marah. Dan orang yang buat, kita tak boleh nak marah pula. Kenapa duk buat usolli? Kenapa duk buat nawaitu ni? Sebab kita buat nawaitu wudu kerana untuk dapat pahala sunat dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi yang wajib ialah dalam. Kenapa? Dia ada kaedah dia. Kerana tiap-tiap perkara yang boleh membantu urusan ataupun ibadat wajib ini, dia sunat. Jadi lafaz ni tuan-puan, dia boleh membantu hati. Apabila telinga dengar, maka hati ini dia sedar. Dia sedar, dia ingat benda yang dia kena niat. Itu dipanggil lafaz ni, dia membantu untuk hati sedar, hati akan ingat benda yang wajib. Itu dipanggil nak bantu untuk melakukan benda yang wajib. Itu sunat dalam bahasa adalah dalam mazhab kita. Cuma nak dapat pahala sunat ini, ulama bincang dalam kitab-kitab besar, untuk dapat pahala sunat mesti menggunakan lafaz yang dipahami oleh orang yang menutur, barulah dapat pahala sunat. Kenapa? Kerana target ataupun maqasid, tujuan dia untuk menyedar dan memahamkan hati dia. Bagi hati dia tahu apa yang dia bercakap ni mesej kepada hati, supaya hati sedar nak solat, hati sedar ambil wudu, nawaitul wudu lillahi ta'ala, hati dia pun sedar ambil wudu, baru dia buat. Tapi kalau dia menggunakan bahasa yang dia tak faham sepatah pun, tak dapat pahala sunat. Bukan haram, tapi tak dapat pahala sunat. Itu dia punya syarat untuk dapat pahala sunat, mesti menggunakan bahasa yang dipahami. Baik, kita dah tahu. Ada satu lagi, kita 4 semua. Satu lagi dipanggil hadithun nafsi. Ini orang Melayu yang familiar. Apa dia hadithun nafsi? Percakapan hati. Perkataan hati. Dia bukan niat. Niat ni dia bukan bercakap, dia lintah saja, terlintah, tak perlu hati bercakap. Dia zuk, lintah, dia sedar, dia ingat. Dia bukan bercakap, hati tak cakap pun. Kalau hati bercakap, dia bukan niat. Dipanggil, spesifiknya dipanggil hadithun nafsi dalam bahasa fiqh, bukan hadithun nafsi tauhid. Percakapan hati. Contoh macam mana contoh? Mulut kata, sahaja aku sembahyang fardu maghrib, usolli fardal maghribi, ni dia nak tukar kepada bahasa dia faham. Contohlah, usolli fardal maghribi, dia faham juga, okey, so dapat pahala sunat. Tapi dia tak nak guna bahasa Arab, dia nak guna bahasa Melayu. Jadi dia pun
usalli fardal maghribi, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar itu, hati dia nak kena ada niat. Tadi lafaz, hati nak dia ada niat. Tiba-tiba dia buat apa? Adakah dia niat? Adakah dia terlintas dalam hati dia, aku sembahyang cepat, aku sembahyang fardu maghrib, zup sekejap saja. Tiba-tiba hati dia tak terlintas, tapi hati dia turut bercakap mengikut mulut yang dituturkan. Hati dia kata, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai mengikut iman kerana Allah Ta'ala bar. Adakah dikira niat? Kerana itu bukan niat. Salli fardal maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala, ataupun bahasa Melayunya, dia nak tukar versi Melayu pula. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai mengikut iman kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar tu, hati dia turut berkata juga, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut iman kerana Allah Ta'ala bar. Tidak dinamakan niat. Kenapa? Itu dinamakan hadisun nafsi. Hati dia bercakap, bukan hati dia terlintas saja. Kita terlintas ni, sekejap lagi nak buat apa ni? Sekejap lagi nampak gaya teh tarik. Terlintas tak? Terlintas. Boleh jadi sekejap lagi nak minum teh tarik. Hati tak bercakap. Hati tak bercakap. Sekejap lagi, hati-hati, sekejap lagi aku nak minum teh tarik. Tak bercakap pun hati, tapi dia datang zup saja. Kenapa? Itulah dipanggil niat. Cuma kalau kita tak buat lagi, dia panggil benda yang kita nak buat lah, dia panggil azam. Tapi kita nak bagi faham niat itu apa dia. Maka hadisun nafsi bukan niat. Maka ulama bincang dalam mazhab Syafi'i, ulama bincang ada kesah niat kita. Adakah dikira niat dia bercakap tadi? Tak dikira niat, kacau. Saya masa belajar sekolah rendah tuan-puan, sampai sekolah menengah tak tahu niat hak mana. Ustaz dok ajar sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Ketika mandi wajib ni tuan-puan, ni hati duk cakap ni, sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala, sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Takut tak puas hati, takut tak ada niat, punya nak bagi yakin. Masa duk mandi wajib ni, niat ni takut terlupa niat. Bukan terlupa, takut tak ada niat. Hati duk cakap. Sekolah rendah sampai sekolah menengah cakap. Sampailah mengaji kitab yang detail, baru tahu rupanya belum ni duk cakap saja. Hati duk cakap, bukan niat pun. Tu dia beza tuan-puan, level-level kita mengaji. Tapi betul lah, sekolah rendah tu, sekolah menengah pun okey lah. Tak bertemu lagi. Tapi kalau kita tak belajar sampai ke peringkat seterusnya tuan-puan, duk main cakap dengan hati, tak bertemu dah ilmu lebih tinggi lagi. Dia duk perasan hebat dah. Ketika tu boleh baca khutbah. Saya tuan-puan tingkatan 5 baca khutbah dah, perasan hebat dah. Balik sekolah coti, masa tu tak masuk pondok lagi, sekolah menengah, sekolah Arab. Sekolah Arab di Kelantan. Sampai darjah 1 sampai tingkatan 6 sekolah Arab. Keluar tu baru masuk pondok. Tapi oleh kerana latihan di sekolah menengah, sekolah Arab ni tuan-puan, SMU dah dilatih. Tingkatan 4 dia ada peperiksaan orang panggil agama. Tingkatan 6 dia ada peperiksaan agama. Tingkatan 5 peperiksaan akademik. Latihan khutbah ada di sekolah. Boleh baca khutbah dah. Hari raya orang panggil baca khutbah. Rasa hebat dah. Tanya sepatah apa pun tak tahu. Jangan tanya hukum sudah. Jangan tanya hukum. Kalau tanya hukum, boleh hafal rukun sembahyang, hafal. Dah kita kan hafal sekolah, di sekolah. Hafal rukun sembahyang, hafal syarat sah sembahyang, hafal rukun fardu wudu, hafal syarat sah wudu. Satu je dia tahu. Jangan tanya isu. Tanya rukun boleh, tanya syarat sah boleh. Dia macam robot tuan-puan. Isu dia tak tahu. Kalaulah setakat tu saja tuan-puan, maka duk perasan hebatlah kita. Nak orang suruh baca khutbah. Hari raya ni tuan-puan, orang bokeh awal lagi baca khutbah, bukan payah mana pun. Nak orang bagi teks. Masa tu baca teks lagi. Tingkatan 6 baru baca teks, 5 baca teks lagi. Tak pandai lagi. Goreng, tak pandai goreng lagi. Tak boleh goreng tanpa teks lagi.
Tapi boleh baca teks orang kampung ni, tuan pun dia suruh kita naik dah. Dia suruh kita naik dah. Tu mula perasan tu. Orang boleh baca khutbah, mula perasan dah, tak mau mengaji dah. Mula duduk hanyut, orang sana panggil, orang sini panggil, Jumaat pun orang panggil. Rasa hebat dah. Bahaya tuan-tuan. Bahaya ni, kita rasa hebat ni, dia akan menyebabkan kita tak mau cari lebih tinggi ilmu kita. Sebenarnya ilmu ni dia tetap kita kok mana pun, lagi banyak kita belajar, lagi jahil kita, lagi banyak yang kita tak tahu. Sebab itulah belajarlah sampai mati tuan-tuan. Belajarlah sampai mati, tetap kita akan tahu. Tetap kita akan ada benda yang kita tak tahu. Tok guru saya kata, tok guru saya ni walaupun dia mengaji dekat umur 40 tahun, lebih 40 tahun dia belajar, waktu masa dia belajar. Tapi apabila ada orang baca, dia berada dalam majlis ilmu, dia kata tak tahu aku berapa kali dah baca kitab ni, tak ingat. Nak cerita khatam, banyaknya kitab yang dia dengar tu, banyak dah dia pun tak ingat. Kita tak ingat juga. Tak ingat kitab mana aku pernah baca, tak ingat. Bukan tak ingat kitab aku pernah khatam, bukan bab khatam kita, bab baca tu. Orang tanya, Ji, Haji pernah tak baca mana-mana kitab? Baca maksud mengaji lah, baca sendiri banyak kita baca sendiri. Maksud belajar, kerana proses dalam sistem syariat agama kita, Allah ajar kena ada guru. Tak boleh baca sendiri, tak boleh, kena ada guru. Nabi pun dia berguru dengan Jibril. Sebab tu proses hijrah, kalau tu baca kisah hijratun Nabi, Allah sengaja nak tunjuk bagaimana proses hijrah Nabi ni, beberapa rahsia yang besar. Antara yang pertamanya lah, dalam kehidupan manusia wajib mesti ada guru. Sebab itu kenapa Allah Ta'ala mengatur strategi hijrah. Allah Ta'ala pilih ataupun mengarahkan Nabi memilih Amir sebagai juru pandu. Walha Nabi ni Allah boleh ilham kepada dia, pergi jalan yang selamat daripada kepungan musyrikin Mekah. Dia akan selamat sampai ke Gua Sur. Tapi tak, Nabi pilih ketika tu Amir orang Yahudi, belum masuk Islam. Kenapa? Kerana dia seorang yang pakar, dia seorang yang spesialis dalam bidang dia. Nabi nak cerita bahawa dalam kehidupan kita, cari orang, cari mentor, cari guru yang ahli dalam bidang dia untuk kita belajar. Lebih-lebih lagi guru dalam agama. Kenapa? Kerana nak memandu kita jalan sampai selamat ke akhirat. Kalau dalam bidang lain pun kita ada guru nak berjaya, maka lebih-lebih agama untuk selamat sampai ke akhirat tuan-tuan, kena ada guru yang boleh tunjuk jalan, kerana dia pernah lalui, dia pernah berguru, maka dia tunjuk jalan yang selamat sampai ke akhirat. Tu rahsia hijrah, kena ada guru. Baik, settle tuan-tuan. Yang kedua, ada settle hadis nafsi. Okey, saya belum siap lagi tadi. Jawab dia tuan-tuan, kalau kita bercakap saja, macam saya cerita, saya bercakap lama tuan-tuan, lama, dekat dengan belah tahun. 21, saya ingat umur 22 ke 21 baru saya mula pengajian secara detail, baru tahu yang sebelum ni saya buat bukan niat. Ada kisah, kita dah balik dah, 15 tahun dah balik dah, sampai 22 tahun nak bertemu dengan pengajian detail ini, hampir 6 ke 7 tahun kita duduk bercakap. Mandi wajib pun bercakap, sembahyang pun bercakap, cakap hati, cakap luar ni tak apalah, sunat. Yang tu memang kita tahu dah itu sunat. Cuma tahu sunat pun tak tahu juga dapat syarat sah untuk dapat pahala. Kadang-kadang bahasa Arab kita tak erti pun, tak tahu nawaitu saja. Nawaitu tu apa? Niat tu. Fardhu wudu, tak tahu. Bunyi wudu tu aku fahamlah, wudu tu. Fardhu tak tahu. Tapi syarat dia ringan saja, nasib baik tak ketat. Syarat untuk faham tak seperti by word, tidak. Asalkan dia panggil faham secara mafhum, bukan secara tafsil, secara ijmal. Faham statement itu nawaitul wudu lillahi ta'ala itu, apa perkataan yang kita faham? Niat itu. Niat dia ambil wudu. Sah. Sah maksud dapat pahala sunat. Walaupun satu-satu tak faham. Okay, settle. Jadi kalau nak mudah, tukar bahasa Melayu lah. Orang takut tu puan tukar bahasa Melayu, dia kata, boleh cakap Melayu ke? Cakap Melayu apa salahnya? Kita ambil wudu,
cakap Melayu. Sembahyang pun boleh cakap, kerana tak sembahyang lagi. Sekarang menjadi isu usolli fardal maghribi ni. Orang kata mana boleh cakap Melayu? Kita tak nak bercakap, tak nak guna lafaz bahasa Arab. Isyak sekejap lagi kita tak nak guna usolli fardal isyak. Sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat ikut imam kerana Allah Taala. Allahu akbar. Kejut kita. Kenapa bercakap Haji? Cakap apa? Cakap Melayu ni? Ni solat ni. Solat kena bercakap Arab. Tak solat lagi. Belum bar lagi. Solat ni mula bar sampai assalamualaikum. Kum ngabar. Tu dia mula bar, habis kum. Belum mula lagi kita baru duk usalli. Maka tak menjadi isu untuk bercakap dalam bahasa apapun asalkan bahasa kita faham. Bahasa Jawa boleh? Orang Melaka faham bahasa Jawa. Contohlah Melaka orang nak faham bahasa Jawa. Dia bercakap Jawa. Sahaja aku sembahyang fardu, saya tak erti. Sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat tunai kalau Allah Taala bar. Allahu akbar. Allahu akbar tak tukarlah. Allahu akbar. Bercakap Jawa boleh. Cakap India boleh. Cakap Cina boleh. Cakap Melayu yang boleh lah. Bahasa kita faham. Okey, dapat pahala. Untuk dapat pahala kena guna bahasa yang kita faham. Habis. Okey, terus tuan-puan, niat ni di mana tempat dia? Tengok. Niat, qala al-musannif rahimahullah taala, niat dengan hati. Dengan hati. Yang ni niat dengan hati ni terlintah, bukan bercakap. Jadi walaupun tuan-puan bercakap tak terlintah, jawab dia ulama sebut, ulama bincang dalam kitab fiqh yang besar, jawab dia sah. Tak perlu qada. Kenapa ulama kata sah walaupun bercakap? Kerana bercakap itu biasanya dia akan sedar, dia ingat. Dia bercakap sahaja aku sedar tak dia? Sedar. Dia sedar tu, dia bercakap tu, dia ingat tu, dia bercakap tu. Maka dikira niat walaupun bukan niat yang sebenar. Dikira juga niat, dikira juga dia ingat, dikira juga qasdun. Kerana niat ni qasdun, sedar, ingat. Baik, settle. Jadi tak jadi isu lah nak cakap pun. Dengan hati diserta akan dia akan niat itu dengan membasuh satu juzuk daripada mukanya. Baik, settle. Cara dia tuan-puan macam mana? Cara dia sebelum kita nak belajar border muka ni, paling pentingnya kita nak kenal bala ni. Niat satu. Yang keduanya detailnya minggu depan lah. Tak sempat malam ni. Minggu depan ni kita nak bincangnya border muka. Maksud border ni, sempadan muka ni ada 3 tuan-puan. Pertamanya sempadan wajib, zati. Wajib yang atas atau panggil borderline, atau panggil atas lain, dia panggil garisan. Yang keduanya lebih daripada itu border yang wajib. Yang ketiganya adalah lebih daripada border wajib, itu adalah kawasan sunat. Dia ada betul-betulnya adalah garisan itu dipanggil garisan wajib. Yang kedua, nak menyempurnakan garisan wajib mesti lebih daripada garisan wajib. Maka lebih daripada garisan wajib itu dipanggil wajib yang aridi. Wajib kita lebihkan daripada garisan dia. Dan yang ketiganya ialah melebihkan daripada garis kawasan wajib, itu dipanggil basuhan kawasan sunat basuh. Yang tu akan datang. Yang ni kita nak tahu dulu niat pertama, yang kedua tempat di mana. Biar kita tahu tempat dulu dan cara dia. Tempat dulu. Adapun nak basuh muka, itu akan datang. Okay. Tempat dia kata di sini terbasuh satu juzuk daripada muka. Maksud membasuh ni dia tak syarat fi'lul fa'il, tak syarat. Dalam kitab Baijuri Ibn Qasim ataupun dalam kitab I'anatul Talibin ataupun dalam kitab Iqna, dia akan cerita detailnya bukan membasuh. Kalau membasuh ni dia kena ada, dia panggil kata kerja. Dia syarat kita kena buat. Tak. Di dalam urusan wudu, dia tak syarat perbuatan kita. Tu dia panggil terbasuh satu juzuk daripada muka. Dikira. Asalkan dia niat. Contoh tuan orang melawak dengan kita, dia bergurau dengan kita, dia spray muka kita. Terus kita niat. Adakah kita buat? Tak. Bukan usaha kita, bukan perbuatan kita, bukan fi'lul fa'il. Tetapi orang lain tolong buat, orang lain tolong spray, ataupun hujan kita tadah muka.
Ketika hujan lebat, kita hulur muka kita, kapun yang kita niat, sah. Walaupun kita tak menggunakan perbuatan kita, sah. Kenapa? Kerana cara membasuh dalam wuduk dan juga mandi wajib tidak disyaratkan fi'lul fa'il. Sebab tu di sini membasuh dengan makna terbasuh satu juzuk daripada muka. Cuma kita nak tahu tuan-tuan, satu juzuk daripada muka ni tata caranya macam mana? Adakah terkena air tu kena niat? Kalau tak air kena niat masih belum ada, tak sah niat. Kita kena tahu tata cara dia. Jawab dia ada dua cara. Salah satu daripada dua cara boleh digunakan. Maksud terbasuh satu juzuk daripada muka. Satu juzuk, bukan ke semua muka. Bukan disyaratkan semua basuh muka kena ada niat, tak. Satu juzuk daripada muka. Satunya macam mana? Ada dua cara. Ketika air kena ataupun ketika kita basuh menggunakan tangan, kita tak letak bawah muka kita, bawah kepala paip, tak. Kita ambil, boleh buat dua-dua. Nak letak bawah kepala paip pun boleh, ataupun kita nak guna tangan pun boleh. Contohlah kita guna tangan. Kita guna tangan ketika mana, contoh kita ambil di dahi dulu. Dahi dulu. Ni contoh saja. Akan datang detailnya kita akan belajar perkara sunat. Nak mula belah mana, itu masuk tajuk baru, perkara sunat. Ini yang wajib dulu. Contohnya tuan-tuan, kita letak di muka dulu. Ketika air kena di muka, cara pertamanya kita terus niat. Ketika air kena di muka, terus kita niat. Kemudian selepas tu kita tak ada niat dah, tak? Kita just meratakan air. Ketika kita merata air, tidak ada niat, sah. Kerana qaul mu'tamad tak wajib. Ketika kita meratakan muka, tak wajib niat full, tak wajib. Asalkan di mana-mana juzuk ada niat. Itu satu cara. Cara yang kedua, ketika kita basuh muka, kita basuh satu juzuk daripada atas, tidak ada niat, tak terlintas lagi. Bila terlintas niat? Ketika kita mula turun tangan ke pipi, baru ada niat. Atas tadi tuan-tuan, ketika air kena di muka, kena di dahi, belum ada niat. Tapi bila ada niat, ketika mana kita mula turun, contohlah sampai di muka ni, pipi kanan ni, baru ada niat. Adakah sah? Sah. Tapi ingat, tempat yang tidak ada niat, yang telah dibasuh, wajib dibasuh semula. Ni, dan dah kena air kan? Kena basuh semula. Kerana itu belum ada niat. Tapi mula ada niat saja, sebab tu dia kena faham terbasuh satu juzuk. Apabila mula satu-satu juzuk, tempat lain ratakan saja. Tempat yang belum mula, kena ratakan semua. Itu cara ni basuh, cara niat. Ada dua cara. Ada orang faham tuan-tuan, mula-mula basuh kena air tu terus kena niat. Kalau tak ada niat lagi, kena buat lain. Tu dia main tengah tu dia letak dia baik, letak muka dia bawah paip. Apabila letak bawah paip tak ada niat, dia gustam balik. Dia letak pula kali kedua, tak ada niat lagi. Wah tuan-tuan, wah ni kesian. Wah ni mana tak puas lah, tak puas hati. Dia dah ada niat sebenarnya, tapi dia tak puas. Dia masuk balik, tak ada niat lagi, lambat niat. Dia tak tahu, dia ingat, dia faham apa? Dalam kitab memang sebut basuh satu juzuk. Dalam kitab lain apa? Kitab lain sebut ketika membasuh. Tu ketika air pertama mula, kena ada niat. Dia duk faham satu je. Menyebabkan ketika air mula niat, air mula je kena di mana-mana, tu dia niat. Kalaulah air kena di mana-mana tak ada niat, dia mula basuh lagi. Sebenarnya boleh sah lagi niat di mana-mana, tapi tempat yang tak ada niat kena ratakan balik. Baik, settle. Itulah dia tata cara niat dia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan habis. Last kali tuan. Settle dah. Last kali ni tajuk akhir, iaitu dam ini dia nak cerita sunat. Bukan perkara sunat lagi, tak. Perkara sunat di belakang. Perkara sunat ketika wuduk belum. Itu akan datang. Banyak perkara sunat ni, sunat perbuatan, sunat bacaan. Itu akan datang. Sunat sebelum sudut berwuduk, bersuginya, sunat basuh tangannya, sunat bacaannya, itu tajuk lain. Ini ni dia nak cerita sunat semasa
niat itu apa dia? Iaitu sunat berlafaz. Yang ada kaitan dengan niat. Dan sunat dilafaz akan niat. Dilafaz itu dengan lidah. Apabila lafaz mesti dengan lidah. Sebab itulah sembahyang kena ada suara tuan-tuan. Ada orang sembahyang bisu memang tak sah. Awal lagi tak dinamakan sembahyang. Sembahyang orang bisu, sembahyang tafakur, semua itu di-reject. Kenapa tak dinamakan sembahyang? Kenapa? Kerana sembahyang ada perkataan. Ada 5 perkataan wajib. Perkataan tu apa dia? Perkataan itu as-sautu, suara. Yashtamilul huruf, yang mengandungi huruf yang jelas, yang boleh dipaham kalau kita dengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengar tak? Dengar. Ada huruf tak? Ada. Tak kita faham tak? Ha, dal, ya, faham. Kalau kita sebut huruf tapi bertukar, tak sah juga. Kerana perkataan dia perkataan Quran, perkataan Fatihah. Kalau kita sebut perkataan Fatihah, kena keluar huruf Fatihah. Tak boleh keluar huruf lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bukan huruf Fatihah. Huruf Fatihahnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Fatihah. Tu nampak mudah, tapi kalau kita tak cakna tuan-tuan, protokol sembahyang sebenarnya dia complicated. Sebabnya nilai dia, pahala dia besar. Pahala yang paling besar dalam kehidupan kita tuan-tuan, satu je selain daripada akidah, iaitu sembahyang. Sebab tu lama kita, kenapa dia nampak fokus sungguh, dia cakna sungguh, komitmen 100% sembahyang dan ilmu combine. Sembahyang pun dia rajin, ulama kita tak tinggalkan, dan ilmu pun dia besarkan. Kenapa? Value dia tinggi. 1 rakaat je witir combine dengan intro witir 2 tu kan, nilai dia besar. Orang yang tuan-tuan, beza ulama dengan kita, beza di mana? Beza di orang panggil minda dia. Minda ulama, dia minda yang pahala, minda yang nampak value setiap perbuatan. Sebab tu apabila dia dah nampak, wow tuan-tuan, adakah dia excited? Ya, mesti dia excited. Kita tak excited ni tuan-tuan, tak rasa gairah, tak rasa nak, tak ada rasa orang panggil teruja, sebab kita tak nampak. Tu perlu dibuka minda. Kenapa perlu belajar? Kenapa perlu panggil sentiasa cakna pada ilmu sembahyang? Kena tahu. Sebab tu kena bantu masyarakat yang belum nampak, kena buka minda dia dulu. Dia tak nampak. Kalau dia nampak tuan-tuan, sampai pagi esok dia sanggup tunggu. Orang lain lah, bukan kita. Kita tak sanggup tunggu. Perut dah lapar dah, dia kata. Dia ingatkan air dah kita ni. Dia ingatkan nasi dah kita ni. Excited punya pasal tu apa, gairah punya pasal. Ulama kita, Iman Malik ni, sanggup dia tak bangkit. Dia mengajar tuan-tuan, dia tak bangkit. Apa pun berlaku dia tak bangkit. Riwayat mengatakan ketika dia belajar, ketika dia mengajar, kalau jengking datang gigit dia, sampai murid dia tengok mengalir air mata, dia tahan sakit, dia tak bangkit. Excitednya dia, nampak pahalanya dia. Ni orang biasa lah. Dia ni peringkat ada 7 niat. Peringkat biasa kita nampak wow di pahala. Apabila dah kita buat sampai peringkat tinggi, tak nampak pahala dah. Nampak semata-mata redha Allah Ta'ala, nak kasih Allah, nak Allah setuju kita buat ni. Tak sanggup tunggu sampai besok, nak tengok Allah Ta'ala suka pada kita, redha pada kita. Allah redha pada kita, confirm pahala, tak perlu fikir. Tapi peringkat biasa ni kita nampak wah pahala dulu lah. Pahala dulu. Orang niaga tuan-tuan, kenapa jutawan dia masih meniaga? Dia tak fikir dah pasal soal duit, tak fikir. Tapi dia ada value lain. Orang jutawan dia terus meniaga, tapi kenapa value dia nampak value lain? Dia bukan nampak income. Income dia dah banyak dah. Bukan dia duk gila income dah banyak sampai dia tak boleh kira duit dia yang ada. Orang lain tolong kira. Kena lantik PA tolong kira duit dia. Dia tak tahu duit dia berapa. Banyak sangat jutawan. Tapi kenapa dia teruskan kerja siang malam, pagi petang? Value dia nampak lain, bukan value income. Sama. Sebab tu kita jangan tengok orang
pandan orang kalau kita tak tahu. Begitu juga ulama. Pahala dia banyak dah. Pahala dia banyak. Dari pagi sampai malam pahala dia. Tapi dia buat kerana pahala tak? Bukan. Kenapa? Kerana redha Allah Ta'ala. Kerana Allah kasih kepada dia. Kerana Allah setuju pada dia. Semata-mata kerana Allah. Tu dia panggil martabat paling tinggi. Lillahi Ta'ala tu bukan lil amri, tapi lillahi Ta'ala bagi dia semata-mata itlaq kepada Allah. Tak nampak pahala, tak nampak Allah perintah Allah suruh dia, tak nampak syurga, tak nampak takut pada neraka, tapi nampak semata-mata kerana diri Allah Ta'ala dan sifat kesempurnaan ada pada Allah. Tak nampak ada benda lain. Tu orang tinggi. Tapi Allah gambar, Allah offer kita untuk narik. Sebelum nak level tu, kena tarik orang dengan habuan, dengan offer. Offer apa? Offer pahala. Itu memang konteks dan cara Allah Ta'ala. Tak boleh salah kita kata, cerita apa pahala-pahala ni tak ikhlas. Tak habis mengaji rupanya. Ikhlas juga. Ikhlas ni kan ada 7 martabat. Imam Ghazali kata, tu bahaya kita nak bercakap kalau kita tak tahu. Ada orang bercakap kat saya, ustaz ni cerita pahala je. Tak ikhlas tu pahala tu. Nak cerita apa? Cerita kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala juga. Ikhlas apa pahala pun. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala offer pahala kerana dia juga. Tu. Ada orang kata, ciri pahala je dia. Saya kata saya buat benda ada pahala je. Saya buat 2 benda je, Tok Guru saya kata. Saya pegang sampai hari ni, Tok Guru saya kata. Mu ni dia kata dah hidup mu buat 2 benda. Ada pahala, ada duit. Saya buat 2 tu je. Tu sembah ada duit, pukul 2 pagi saya sanggup sembah. Kedai mamak pasal ada duit. Cerita ni nego begini. Pukul 2 pagi ustaz gila duit. Ada pahala juga. Pahala dapat, duit dapat. Tu guru kata buat 2 benda ni sampai mati insya-Allah. Mu kaya dunia, kaya akhirat. Apa dia? Pahala dengan income. Pahala ada, duit tak ada, payah juga tuan. Tapi eloklah tu dia selamat dalam dunia akhirat. Pahala banyak, duit tak ada pun. Jangan duit tak ada, pahala pun tak ada. Sakit tuan-puan. Habis, last sekali. Okay, kita express lah ni sebab kita dah biasa dengan ini, kita dah lewat dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sunat dilafaz akan dia dengan lidah. Iaitu mana lafaz dia? Ni kena bagi dengar lah tuan-puan di telinga. Kena jelas lafaz dan bagi dengar di telinga. Macam kita solat juga. Solat pun kena bagi dengar. Jangan kata alhamdulillahirabbilalamin. Itu tak dengar. Tak tahu huruf apa tu. Tak tahu huruf hak ke huruf apa. Macam itik itu. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kita bercakap kita pun kita tak faham. Tanya dia apa khabar ji? Ini bercakap boleh gitu. Tak bercakap. Sedangkan sembahyang ini bercakap. Orang kita ni tuan-puan, dia duk terkeliru lama sangat. Dia kata tak boleh baca kuat, baca jahar, baca sir, jangan baca jahar, ganggu orang, haram. Sampai dia tak boleh dipanggil sembahyang, takut ganggu orang. Dia tak tahu apa baca kuat, apa baca sir. Lama sangat tinggal tuan-puan. Maksud tinggal lama tak buka kitab fiqh. Sirnya apa dia? Perlahan ni bacaan hanya sekadar telinganya sahaja dengar. Ada suara tak? Mestilah ada suara. Jangan sampai tak ada suara. Dia takut nak mengeluarkan suara, takut ganggu orang sebelah. Di rumah pun tak ganggu orang pun tak baca juga. Buat alasan je tuan-puan. Di rumah dia baca tentu juga. Bini dia pun tak ada, anak dia pun tak ada. Nak ganggu siapa? Tak baca kuat juga. Dia tak faham sebenarnya. Buat alasan saja. Jangan cipta 1000 alasan. Sebenarnya tuan-puan, perlahan dalam kita akan belajar detail ni, cuma beritahu awal saja. Perlahan apa dia? Volume dia, lontaran nada suara dia, volume suara dia sekadar didengar oleh telinganya sendiri. An yusmi'a nafsahu jami'u hurufuhu. Ini wajib, bukan sunat. Bahawa kamu mesti pendengarkan suara di telinga kamu ni sekalian huruf. Kalau Fatihah, kalau takbir, sekalian huruf takbir. Tak boleh dengar separuh-separuh. Itu dipanggil sir. Kuat apa dia kuat?
Kuat ni volume kita, kadar volume kita didengar oleh orang lain. Dengar ni orang tak faham tu. Dengar apa? Dengar makharijul huruf yang jelas. Bukan dengar suara, tidak. Dengar makhraj huruf yang jelas. Contohlah tuan, kawan kita duduk sebelah, dia baca kita dengar hak dia jelas. Kita dengar ra dia jelas. Kita dengar kha dia jelas. Kita dengar mahmus dia mustaqim jelas. Itu dipanggil bacaan yang kuat, sehingga jelas telinga kita dengar. Tapi kalau dia baca, suara ada tapi tak jelas sangat di telinga kita, tak dinamakan kuat, tetap dinamakan perlahan, tak mengganggu. Memang sembahyang kena ada suara. Jangan sampai tak ada suara takut ganggu orang. Lepas tu sahabat Nabi sembahyang, apa nama ni, bunyi macam lebah. Kenapa? Itulah dinamakan sembahyang, kena ada suara. Cuma jangan kuat. Jangan challenge imam. Kuat bagi tu imam sudah. Kita ni sembahyang kadar telinga kita. Tapi akhir zaman ni tuan-puan, ramai orang tak sembahyang. Kenapa? Kerana suaranya tidak didengar di telinga. Dia tak tahu peraturan menuturkan suara, kadarnya macam mana. Itu yang kata hilang tu, sir, perlahan. Dia hanya perlahan pada bahasa. Jadi kita kena dengar di telinga kita. Sahaja aku ambil wuduk untuk dapat pahala. Contoh yang pertama tu apa? Nawaitu rafa'al hadasi asghari. Lillahi ta'ala tu sunat lah. Artinya sahaja aku mengangkat akan hadas yang kecil. Ni wajib. Kerana Allah Ta'ala tambah 2 item lagi sunat. Lagi nawaitul wudu. Sahaja aku mengambil wudu. Itu sahaja yang wajib. Sahaja aku mengambil wudu. Settle. Ketiga, artinya saja aku mengambil wudu. Yang ketiga apa? Nawaitu fardal wudu. Boleh juga kita tambah fardah. Tapi tak wajib lah. Wudu sahaja yang wajib. Sahaja aku mendatangkan fardu wudu. Wallahu a'lam. Keduanya membasuh muka. InsyaAllah tuan bulan depan kita akan belajar secara detail. Kita kenal mana kawasan muka yang wajib dibasuh, mana kawasan muka sunat dibasuh, dan bagaimana tata cara membasuh muka yang sempurna. Wallahu a'lam. Baik. Ada soalan tuan-puan bab niat? Saya mudah saja kerana kita dah orang panggil dah niat lama dah. Kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada kita teruskan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.